Okey dah. Okey, so sekarang kita dah hopefully semua sihat lah sekarang kita dah minggu ke-6 minggu ke-6, lepas minggu ke-7 dan kita akan cuti pertengahan semester lah mid-sem break. Okey, tak lama dah kan? Tak lama dah. Jadinya patutnya ialah minggu ni sebenarnya ramai juga yang dah hantar kod pada saya kan, maksudnya update dengan saya apa yang dia buat lah. Okay, tapi just boleh je update apa yang berlaku selepas tu. Start dengan Aisyah dulu ke? Boleh? Boleh doktor. Okay. Sekejap saya share screen Okay. Okay, boleh nampak Boleh. Okay. Okay, saya dah buat dapatkan norm dia yang macam Dr. suruh kan. Okay, saya dah dapat dah. Lepas tu saya dah buat ni. Tapi doktor, okay, untuk 2x2 kan N saya kan 15. Tapi dia tak sampai dapat exact solution. Patut ke saya buat sampai maksudnya contohlah saya letak 30. Sebab area dia masih besar lagi sebenarnya kan? Itulah tu. Untuk 2x2 ni lah dia macam kena, N dia kena besar. Dia buat sampai 50? Lagi. Scroll ke bawah sikit. Apa tu? Dia sampai 50. So maksudnya katakan kalau 2x2 saya letak N 50. 3x3 pun saya kena letak 50 ke boleh? Tak payah. Tak payah? Tak semestinya. Tak semestinya. Okay. So maksudnya saya tetapkan 2x2 50. 3x3 15. Boleh kan doktor? Macam ni, saya rasa tak semestinya N sama dengan 50. Sebab kita dalam ni, kita tahu kan Jacobi method ni yang paling asas lah. Keadaan yang paling asas. Jadinya, bila keadaan yang paling asas, kita tahu dia error ni mesti besar. Kan, bandingkan dengan SOR dan sebagainya kan. Jadinya, saya fikir tak semestinya buat 50 kau buat. Let's say buat kalau buat 15 tadi macam mana? Boleh tengok balik. Okay, so 0.01. Kalau kaedah lain, Jacobi method, Gauss ideal. Okay. Kalau Gauss ideal, dia punya ni okay, norm better dia. lagi kan? Kalau better lagi. SOR? SOR lagi better. Ya ke? So steepest descent? Steepest descent kurang sikit saya rasa. Okay, jadi kat sini nampak lah SOR tu bagus kan? SOR mungkin buat 15 pun okay juga kot. 15 pun okay. Ataupun 20 ke, sebab macam pelik juga steepest descent ni tak berapa perform. Saya try 20. Still kan 20 pun okay kot. Saya pun tak pasti, saya mungkin okay tu. Ataupun kejap saya cuba. Tak boleh juga sama je. Okay. 4 tu apa? Awak apa tu? Saya round off kepada 4. Saya ingat dia boleh macam ubah depan kan. Dapat exit solution di sini. Lepas tu Sebenarnya kalau awak tak perlu sampai 4 pun, kalau 4 macam sikit sangat kan. 5, kalau 7 ke 8 ke. Tempat perpuluhan kan. Tempat perpuluhan. Tengok, sekejap boleh 7 ke. Saya try 8. So okay kot. Buat 8, semua buat 8 kot.
Okay. Bang, kalau awak tengok SOR method tu, boleh tak? Macam SOR method. Run rate 15, okay. Kalau dia dah kosong kan, tak nampak sebenarnya. Okay kot. Okay. Alright. Boleh sekejap, awak kira error ni macam mana? Error yang norm ni? Sebelum awak dapat norm tu. Saya tolakkan yang sebelum dengan yang asal. Lepas tu saya ambil yang ni, saya dapatkan norm dia. Faham kau doktor? Sekejap. So tu Z lah tu kan? Z. Z awak tolakkan perlu ke absolute tak letak absolute tak perlu pun tak apa, cuma saya harta saya. Okay, sebab nanti norm kan dia kuasa 2 juga kan? Dia sama je. So samalah kan untuk SOR, untuk semua sama. Untuk steepest descent kan sama juga sama juga. Sebab saya pun try kira manual and alhamdulillah lah dapat. Okay lah. So conjugate gradient boleh buat? Itulah doktor, saya tak sempat lagi nak buat conjugate gradient sebab saya settlekan dulu yang ni. InsyaAllah dalam minggu ni, sebab minggu depan cuti kan doktor? Minggu depan? Kita cuti minggu satu lagi kan? Minggu satu lagi. Okay, so insyaAllah minggu depan saya siapkan ni. Minggu ni lah saya siapkan conjugate gradient. Betul lah, minggu satu lagi minggu 29. Maksudnya minggu depan tu maksudnya Sabtu depan lah kan? Sabtu depan dah mula cuti mid-sem lah, Sabtu depan. Okay. So sampai the next Monday. Okay, yang tu awak punya output ni. Saya letak ni. Lepas tu doktor, saya nak tanya, katakan Jacobi, saya letak yang ni maksudnya lelaran keberapa dia dah dapat exact solution ke? Sebab untuk 2x2 kan macam banyak kan, sampai ke 35 tu silap saya tadi. So macam mana? Sekejap, ni awak tetapkan apa? N saya tetap dengan epsilon kan yang kurang 10 kali negatif. Saya ingat kena ada dua table lah kot kan. Satu table untuk N tetap, satu lagi table untuk ralat tetap. Ralat tetap maksudnya kiranya semua contoh 15. Jadi so ralat yang ni yang tetap doktor? Saya kira macam kalau N tetap, so jadual ni tak perlulah bilangan N dah. Boleh je nak letak. Faham ke? Kalau katalah N tetap, so jadual macam yang sekarang yang awak tunjukkan ni, tak perlulah kolom kedua tu, hanya perlu ralat dan tempoh masa CPU je. Okey. Tu kalau ralat tetap, maksudnya buat jadual satu lagi, bila ralat tetap, maksudnya dia kena sampai berapa ralat dia kan. So tak perlulah ralat tu dalam kolom tu, hanya perlu lelaran dan bilangan lelaran N dan tempoh masa. Faham. Okay, sini ada dua table lah. Okay. Sebab saya ingat macam lelaran ni, bila lelaran dia dah yang keberapa, dia dapat yang solution dia. So kita boleh nampak yang mana satu yang lagi lelaran yang paling sikit dapat. Itu satu cara lah kan. Tapi satu lagi dia macam maksudnya macam bila macam tu mana lagi better. So better tu dia ada dua lah kan, sama ada dia cepat menumpu kan, sama ada dia convergence dia cepat, convergence rate dia cepat. Satu lagi dia punya accuracy dia. Mungkin convergence dia cepat tapi dia tak boleh accurate. Kan macam dia akan ada error. Tapi dia converge cepat. Satu lagi mungkin dia convergence dia lambat tapi dia accurate. Macam tu.
So that's why awak kena ada dua-dua tu. Ya, faham ke maksud saya? Faham doktor. Ya. Macam itulah Jadi tetapkan N dulu, let's say N15. Kemudian awak perlu ada 2 kolom je untuk ralat relatif dan tempoh masa. Yang nama dia iterative method tu kena ada lah kan. So kemudian bila awak tetapkan ralat pula kan, maksudnya 0.01 dan awak tengok berapa cepat ataupun berapa bilangan N yang diperlukan untuk capai tersebut. So kat sini N adalah pemboleh ubah yang kita nak tentukan. So let's say kalau Jacobi untuk capai ralat 0.001 contohnya, Jacobi perlu 15 iteration. Gauss-Seidel mungkin 10, SOR mungkin 5, Stephenson mungkin 4 kan. Conjugate gradient mungkin 3. So kita nampaklah untuk capai certain error, minimum error tu, yang paling sikit adalah yang paling jitu lah kot kan, paling accurate. Betul. Paling cepat. Macam itulah. Betul. Okay. So kat sini, so kalau macam ni, maksudnya awak tetapkan N. Dan awak satu lagi jadual lagi, awak tetapkan ralat, awak tengok bilangan N. Satu tempoh masa kita tak yang ditetapkan lah, sebab tempoh masa dia bukan kita boleh kontrol kan. Dalam masa seminit, okey kira. Saya ingat boleh buat saya rasa, tapi susah juga lah kan, kita nak kena buat programming untuk kontrol masa lah pula kan. Sekejap, saya tengok sekejap punya sekejap ya. Saya tengok sekejap. Yang norm tadi, tengok tulisan awak tadi, awak ada, mana yang awak tulis tadi? Yang ni ke? Kan, bila awak tulis tu adalah norm infinity kan? Norm infinity ni, untuk saya, maximum norm. Maximum norm, maksudnya. Kiranya yang ni lah kan doktor, kalau yang untuk yang ni. So maksudnya tak payah infinity lah. Betul tak? Tak payah infinity. Tak payah infinity. Kan, kalau awak tak infinity tu maksudnya awak cari absolute value between them. Awak tolak je. Lepas tu awak cari, awak tolak je lah. Contohnya 4 dengan macam ni awak tolak je gitu. Boleh tengok dekat jangan saya letak dekat Wikipedia. Saya letak dekat chat box. Perbezaan norm tu. Okay. Kalau norm infinity tu awak tolak kan, awak tak kuasa 2 pun. Awak cari nilai absolute value antara dia je. Contohnya kalau saya share kejap boleh? Boleh. Saya share kejap. Tanda screen. Boleh nampak. So awak tengok kan norm kan. Banyak kan. So kalau awak ada norm infinity ni kan. Infinity norm ni lah kan. Atau maximum norm ni dia hanya X ni dia max kan. Max antara I tu kan. Tapi kalau norm 2 kan macam ni kan, adalah awak kuasa 2 kan. Nak awak puncakan macam distance lah kan. Distance antara 2 points for example. So kalau ada X dengan Y, maka Z ni adalah X1 tolak Y1 kuasa 2 macam tu lah. Norm infinity dia lain lah. Dia macam ni kan. So dia just absolute. Maksudnya X1 tolak Y1, kemudian X2 tolak Y2, kemudian kita cari dia punya absolute value. Lepas tu yang mana paling besar? Max. Dia berbeza lah. So bukan norm infinity ataupun infinity norm. Okay. Kita tengok balik dekat ni macam ni. Maximum norm ataupun infinity norm. Tengok balik dekat nota
nota yang saya bagi dulu tu dalam buku tu. Macam mana? Saya, okay. Ada buka juga tu yang ada nampak infinity tu yang saya buat. Infinity. Okay, kita nak stop presenting. Okay, lain ada? Saya rasa setakat ni yang tu je. Okay. So yang update sampai saya tu lagi Adibah. Boleh sambung? Masih Aisyah? Terima kasih Doktor. Assalamualaikum Doktor. Saya share screen Okay. Okay, dah nampak ke? Dah. Okay. Kan hari tu saya tanya doktor kan yang pasal apa diagonal matrix, lower and sebagainya tu, yang kenapa bila saya run dia out of bound tu. Tapi kan kan saya punya upper matrix ni, apa diagonal elements ni maksudnya daripada sini lah kan, sebab kan bila kita buat differential equation tu kita akan dapat matrix A yang berbentuk yang macam ni, betul tak Doktor? Okay, lepas tu sebab tu saya masukkan kat sini yang apa tu yang ini, lower yang ini dengan diagonal elements yang ini. Tapi bila saya run dia tak dapat. Okay, cuba orang je boleh? Tapi ni saya dah tukar yang lain je, saya tukar yang sebab tu saya try guna yang macam apa ni Aisyah punya, tapi tak sesuai, saya rasa tak sesuai sebab yang ini kan dia kira diagonal element untuk A saja, tapi A saya kan zeros element kan, betul tak Doktor? Sepatutnya kan saya punya upper diagonal elements tu yang dekat sini, yang dah dikira kat sini. Sekejap, kalau baris 35 tu kan, reason dia kenapa saya masa saya macam saya declare matrix A tu sebagai zero matrix sebab bila saya nak gunakan looping, dia nak tanya berapa saiz matrix A saya. Contohnya dekat baris 40, 41, 43, 44, 46, 47 tu kan. Saya nak masukkan yang nilai 1 tambah 2 lambda, matrix lambda tu kan dalam matrix A saya nak masukkan. Tapi kalau saya tak, jadinya command ni tak boleh berjalan kalau saya tak declare size matrix A. Jadi saya terpaksa tambah 35 ni. Maksudnya saya kena declare size dia iaitu M tolak 1 kali M tolak 1, kemudian baru saya boleh gunakan command ni. Jadi originally asalnya matrix A adalah matrix 000, tapi kita bukan ingat yang tu. Matrix 000 tu sebab itu adalah memang kena buat dalam Python, tapi nilai sebenarnya adalah pada baris 40 sampai 47 ni bila kita masukkan. Okay, faham. Kalau tengok dekat variable explorer. Apa dia? Kat mana? Variable explorer dekat belah kanan. Dekat data, boleh tengok data. Ni. Kita tengok. Oh tak run lagi tengok belum. Kita dapat matrix diagonal lah sepatutnya. Sekejap, nak run yang run semua ke? Cuba boleh. Ke saya nak betulkan yang ni dulu, apa diagonal elements ni? Awak nak betulkan macam mana? Kan yang ini kan, yang ni saya kira yang saya kira diagonal elements, tapi yang matrix yang A yang ni. Saya ambil yang ini, bukan yang ni. Sepatutnya macam yang ni kan? Ya, macam mana boleh kata awak ambil yang baris 35 tu? Sebab awak letak A ke? Masa tu, maksudnya. Tak, bukan macam tu. Bila awak gunakan A, maksudnya dia akan ambil A yang terkini. A yang terkini adalah A yang mempunyai nilai, yang mana nilainya daripada 41, 44 dan 47. Maksudnya awak kemas kini nilai tu.
Kan? Macam awak declare masa kita belajar 11 dulu, kita declare kan integer x sama dengan 2. Sebenarnya kat bawah-bawah tu awak ada x sama dengan 3. So nilai yang terbaru x sama dengan 3 lah. X sama dengan 2 tu dah tak ada lah. Maksudnya mula-mula awak start dengan matrix 0, tak ada maksudnya elemen ni semua 0, kemudian awak update dengan 1 tambah 2 lambda, negatif lambda, negatif lambda. Awak kemaskinikan dia. So ini adalah A yang sama, bukan A yang berlainan. Cuma nilainya sahaja dikemaskini. Okay. Jadi saya boleh lah, okay, saya cuba run tu awak boleh komen kot yang clear tu kat atas tu, komen je. Pergi atas boleh tak? Pergi atas, tu 1, 2, 3, 4 tu awak clear. Control 1. Control 1 boleh. Control 1. Awak highlight semua, 1, 2, 3, 4 tu awak boleh buat serentak, Control 1. Okay. Control 1. Okay, kalau nak boleh tengok dekat, awak pergi dekat edit kan. Dekat mana edit? Edit dekat atas tu. Dekat toolbar kan, edit. Kemudian ada comment, uncomment. Comment, control 1. Kalau nak uncomment, control 1 tu sekali lagi. Kita akan uncomment. Okay. Kemudian, ada run tadi kan, dia kata could not broadcast input array from 99 into shape. Ini yang baris nombor apa Baris nombor 92. Dot. Awak dot kan Q dan M. Kita could not broadcast input array from shape 9 into shape 9. Okay, saya faham. Boleh tak awak pergi dekat variable explorer tu? Saya nak tengok Q punya size. Variable explorer, Q punya size. Scrollkan dia. Q adalah 99. M apa? M adalah 99. Terus 99 99 kali 99 kali dapat 9 kali 9 juga lah. Kan? Kan matrix penerapan kan 9 kali 9 darab dengan 9 kali 9. So awak dapat 9 kali 9. Tapi left hand side awak ni 19 kot. Saya ingat. Ataupun 9 U ni kan. Sebab pergi baris 92 tu kan UJ tambah 1 which is 1 lah, satu kolom satu row dan 1 tambah M so 9 lah kot. So maksudnya tu adalah 1 kali 9 matrix ataupun vektor. Itu tak sama kiri dan kanan kan, sebab Q matrix, M matrix. U walaupun matrix tapi awak tetapkan dia J plus 1 which is 1 lah. 1 kali 9. So 92 tu adalah vektor. Belah kiri, belah kanan matrix. So dia tak boleh nak assign lah. Okay, jadi kat sini saya kena tukar 9 M lah. Tak. Saya ingat kenapa Q darab M? Kita tengok Q darab M. Sebab macam dia boleh jadi matrix dalam matrix. Jadi saya ada ikut dalam YouTube tu. Sama dengan yang Aisyah punya SOR. Saya fikir. Kita tengok balik lah formula dia macam mana. Boleh tak? Awak ada tulis ke? Kalau tak tulis tak apa, nanti tunjukkan pada saya. Okay. Nanti saya tunjuk dekat doktor. Saya ada buat cara lain juga. Okay. Formula dia macam ni, tapi ni pun tak dapat juga. Saya cuba run.
clear tu sama juga ni masalah dia. Sebab saya rasa awak punya tu belah tu adalah tu kan adalah apa vektor matrix, sebelah kiri tu adalah vektor. Memanglah ada matrix tapi kita ambil satu kolom je ataupun satu row, so jadi vektor lah. Okay, sekejap lagi saya tengok apa saya tengok sini. Boleh tak awak saya nak share kejap. Boleh. Siap. Kita share kejap entire screen. Okay. Okay, harap boleh nampak. Let's say saya tunjukkan apa itu saya tunjukkan Adidah yang ni. Bukan yang ni. Lagi yang ni. Ini adalah Jacobi yang paling asas sekali. Yang kita ada A, matrik ni. Dalam kes Adidah ni, sebenarnya yang ni, yang atas ni, yang atas ni sahaja yang ada elemen. Ataupun mungkin yang kat sini ada juga sikit. Sebab datang daripada boundary condition. Mungkin, saya pun tak ingat dah. Tapi kebanyakannya yang row yang lain ni dia adalah kosong-kosong. So dia sudah dipanggil sparse matrix, matrix yang jarang lah. Sebab jarang tu sebab kebanyakannya tak ada elemennya adalah kosong, macam tak main peranan apa-apa. So AX dengan B, basically kita nak cari X kan. So B kita dah tahu kan. Maksudnya A kita tahu, B kita tahu, X kita tak tahu. So kita nak selesaikan AX dengan B lah, iaitu cari X. Jadi cara dia adalah kalau Jacobi dia pecahkan matrix A ni dipecahkan kepada D tambah L U. Kan D adalah diagonal, L adalah lower triangular matrix, U adalah upper triangular matrix kan. So dengan kata lain, kalau A macam ni, D adalah diagonal matrix. Ini saja. Kan A11, A22 tambah ANN. That's why dia punya notation adalah AII. Sebab AII je yang ada elemen. I tu 1, 2, 3. Yang lain semua A21 kan. Maksud AIJ tak ada elemen ni adalah kosong. Dan lower triangular ambil yang bawah je. Ambil yang bawah sini. Upper triangular ambil yang atas je. So dia pecah. Ni adalah diagonal. So dia pecahkan kepada 3 tu. Upper ambil yang atas, lower ambil yang bawah, diagonal ambil yang tengah. In fact sebenarnya kalau ni adalah sparse matrix, L ni pun kebanyakannya adalah kosong-kosong-kosong. Kan, dia pun sama. Kosong. Sebab ni memang dah kosong dah. Kat sini pun mungkin ada yang beberapa yang kosong. Jadi kat sini disuruh cari solution dia macam ni lah. Bila kita pecah kan, kalau saya boleh tulis kejap saya pun takut saya dah lupa kan. Jadi kita ada AX sama dengan B. Sorry. AX sama dengan B. Kemudian A ni kita pecah kepada D tambah L tambah U. X sama dengan B kan. Kemudian apa lagi? Dekat sini. Dekat sini kalau tak silap saya dia akan L tambah U. Dia akan darabkan. Kita boleh darabkan DX tambah L tambah U X dengan B. Sorry doktor. Ya. Boleh tak saya nak minta izin nak keluar sebab saya ada hal. Apa tu Aisyah? Saya. Boleh. Okay, sorry sangat. Okay. So Adibah macam ni kan. Macam ni. Kemudian dia bawa ke kiri. DX sama dengan B tolak L tambah U X. Kemudian macam ni. Kemudian dia nak cari X. Apa dia padam saya punya? Okay. Ni kemudian dia X. Kemudian macam ni dia dapatkan X
Maka kita darabkan ni lah kan, kita darabkan dengan inverse, terbalik. Kita darabkan dengan songsangan dia. Yang lain macam ni lah. L tambah U X. Okay, yang ni adalah matrix kan, adalah matrix identity kan. Okay, so maksudnya dia terus dapat X. Kita boleh buang lah maksudnya kat situ. Alah, saya punya ni betul dia lah. Saya tak tahu kenapa padam saya punya ni. Saya nak hide L tambah U X. Macam ni kan. So dapatlah jawapan, dapatlah formula dia. Cuma bila kata iterative method, dia anggap X ni X yang berlainan. Ni adalah mungkin ni adalah X N, dan ni X N tambah 1. Biasa kita dapat formula yang ni. Ataupun guna K lah, K. Jadi kat sini kalau tengok ni adalah matrix. So let's say saya nak guna K lah, saya tak nak gunakan N. Saya nak gunakan K. Jadi kat sini ni adalah matrix, let's say ni N kali N. Ni adalah N kali N. Kalau awak tambahkan, awak akan dapat N kali N. Okay, yang B adalah apa? B adalah N kali 1. Kan, N kali 1. Dia kot, ini 1 kali N. Yang N kali 1 kot. N kali 1. Yang ni X adalah N kali 1. So bila N kali 1, bila darabkan, kita akan dapat N kali 1. So betul lah kan? N kali 1 tolak N kali 1. Kan, dia dapat N kali 1. Kemudian D adalah N kali N. Sebab dia adalah matrix kan, kita ambil elemen yang tengah dia. So N kali N darab N kali 1 dapat N kali 1. Yang ni X sama macam B. Dia adalah N kali 1. So apa? Sebab kita start pada asal. Ni adalah N kali N, ni adalah N kali 1, ni adalah N kali 1. Betul ke tak? Kita darab lah. Kita dapat N kali 1. Which sama dengan left hand side. Jadi sepatutnya bila awak kira, awak dapat, awak boleh assign dia N kali 1. Jadi saya tak faham kenapa awak dapat matrix darab dengan matrix. Sebab sepatutnya dia adalah vektor. Kan, yang bila awak kali yang baris berapa tadi Saya tak ingat baris berapa. Kan, jadi kena check kat situ balik. Okay, faham. Okay. Kemudian, kenapa dia pecahkan kepada ni? Sebab pengiraan bila ada ni, bila kita pecahkan lagi mudah. So maksudnya, contohnya apa? Contohnya kat sini kita perlukan apa? Ni, kita perlukan D tolak 1, songsangan ni. Tolak 1. Kan? Bagaimana nak kira kan? Kan? So bagaimana nak kira kan? How do we calculate kan? Kan? Senang je. Kalau kita ada D sama dengan, kita tahu D adalah diagonal matrix A1, 1, A22, A33, ni kosong. Maka songsangan dia adalah reciprocal kan? 1 bagi A1. Dia reciprocal dia kepada nilai tu. Maksud location dia pun tak ubah sebenarnya. Dia ubah, dia jadi pengangka, penyebut dia. Jadi awak tak perlu, kalau tengok dalam command awak tu, awak gunakan INV ke apa, tak perlu. Yang ni dah cukup. Awak ada satu matrix, awak 1 per berapa. Okay? Okay. Saya nak stop sharing. Boleh tak awak tunjuk balik kod awak tadi? Boleh, sekejap. Cakap sini kan, awak buat yelah mungkin kalau nak mudah awak gunakan function triangular macam baris nombor 84 kan. Awak gunakan untuk dapatkan apa triangular method, awak gunakan function trio kan. Padahal tak sepatutnya pun awak boleh buat looping, awak copy je yang belah atas kan, apa diagonal kan. Betul tak? Kan? Betul. Maksudnya awak tak perlu guna function pun, tapi kalau nak cepat guna function lah macam tu. Trio. Padahal dia ambil A, kalau sepatutnya
Maksud padahal dia ambil A daripada matrik A tu dia ambil yang upper triangular yang belah-belah atas saja. Tapi awak boleh buat coding kan. Kalau kena guna looping lah nak buat coding tu supaya dia boleh yelah supaya tak perlu guna function lah, tapi ambil masa sikit lah kan nak kena tu. Okay, try tu diagonal, macam diagonal flat tu kan. Apa benda tu diag flat, diag A tu. Maksudnya dia diagonal elements matrix lah. Tapi diag flat tu apa Kira K tu sepatutnya D lah kan. Tapi D tu sebab dah guna untuk baris apa satu tu. Jadi saya tukar pada K. Tapi jelah. Okay. In fact yalah betul. Okay. Itulah kena semak balik lah yang QM tu macam mana. Yang kena guna. Okay. Maksudnya kena fahamkan proses yang saya tunjuk tadi tu. Dia darabkan dia macam tu. In fact sebenarnya kaedah SOR ke Gauss-Seidel pun sebenarnya macam ni juga. Kalau awak derive balik, awak akan dapat bentuk lebih kurang macam ni kan. Sebenarnya dia manipulasi benda-benda tu je kan. Cuma SOR saya rasa dia ada tambah W kan. Dia punya omega tu. Tu ada macam mana dah dia punya kita dia ada pemberat dia, weightage dia tu. Okay, kau tengok balik then masukkan balik dalam. Kalau awak rasa macam tak boleh kan, macam awak try dulu. Kalau awak try kod macam yang Aisyah guna tu, awak rasa awak faham ke? Yang ni saya guna yang Aisyah punya tu lah. Saya faham. Okay, tak apa. Kau kena make sure kat situ lah. Kau kena tengok scatter size dia. Size dia kan, vector matrix size dia berapa. So kena tengok dekat variable explorer tu. Okay. Lain ada apa-apa ke? Yang lain tak ada apa-apa. Itu je lah. Okay. Terima kasih doktor. Nanti saya tengok balik yang ini, nanti apa-apa nanti saya email dekat doktor lagi lah. Okay. Dan Syafiqah? Ya doktor. Saya share screen. Okey, nampak dah doktor? Nampak? Okey, sebelum tu saya nak minta maaf ke doktor sebab saya tak email dekat doktor minggu lepas sebab saya ada tak sihat sikit beberapa hari minggu lepas. Lepas tu saya sihat dah sikit. Alhamdulillah. Lepas tu sekarang saya cubalah buat ni untuk linear interpolation. Saya tukar sikit daripada apa yang doktor bagi tu lah. Macam ni ke doktor yang doktor rasa okey? So dekat sini awak ada data. Dia just sample data. Apa yang saya buat? Saya tukar. Kod yang lama tu awak gunakan ni je. Awak gunakan linear version je. Okay, betul lah kan? Sebab macam dapat. Betul saya fikir macam ni ke yang doktor nak. Macam tu lah. So saya betul lah saya tak sure. Macam ni kan doktor? Ke macam perlu? Okay, calculation pun betul lah kan yang ni. Kan? Awak boleh je guna data yang lain. Awak create guna data lain. Awak ambil apa-apa 3 titik. 3 titik yang daripada garis lurus kan. Let's say awak guna Y dengan MX tambah C. Kemudian awak cuba Y dengan MX tambah C. Kemudian awak cuba let's say X dengan kosong, X dengan 1, X dengan 2. So kira Y dia berapa. Kemudian dah dapat X dengan Y untuk ketiga-tiga titik tu. Awak jadikan dia sebagai data set awak. Macam korang dapat tapi macam mana doktor? Macam ni,
Macam ni kan, kalau tengok awak punya ni, awak ada, sekejap ya. Awak punya titik awak, kosong, titik pertama 00, titik kedua 11, titik ketiga adalah 20 kan. Ya. 20. So kalau saya plotkan dalam Cartesian, sekejap saya tengah menulis. Kalau saya tak risky lagi, yang nak tunjukkan awak punya tu kan. So dapat 00, 11 dengan 20. Betul ke? 20. 20. So kat sini sebenarnya bentuk dia bentuk segitiga kan, betul tak? Betul. Sebab titik, awak tengok kat awak punya plot tu, satu lagi titik kat bawah tu 20. Jadi sebenarnya memang tak sesuai untuk awak buat linear interpolation, sebab awak tahu bentuk dia bukan linear, bentuk dia bukan garis lurus sebenarnya kan. Jadi kat sini awak sepatutnya awak gunakan, mungkin poin yang ketiga tu adalah 22. Tu awak tukar y2 tu kepada 2. Cuba run. Tinggikan sikit awak punya plot tu, boleh tak? Maksudnya pergi kat bawah, tengok dekat axis 0.2 tu 1.5, awak cuba buat 1.5 tu awak tukar kepada 2 ataupun 2.5. Okey. Boleh tak? Okay. Sebab dia ada di di belakang. Okey, so maksudnya tapi memang logik lah kan, sebab kita ada data 0.122. So kalau kita buat interpolation, dia calculate, memang dia akan dapat linear yang cantik lah kan. Betul. Jadi awak boleh cuba data yang lain kembali. Kan awak create je lah kan apa-apa data linear. Let's say terpulang lah dia nak buat apa pun. Jadinya maksud saya kat sini adalah yang sebelum ni kan, boleh tak saya share screen saya? Boleh Doktor. So kat sini tadi awak ada kan 00, 1122 kan. Bila awak nak buat linear interpolation, sebenarnya awak tak perlukan 3 data pun, awak perlukan 2 data je sini. Kan? Awak perlukan yang ni, so dah awak boleh dapat dah interpolation dia. Kan? Kemudian tapi saya tak tengok betul-betul lah awak punya looping tu. Kemudian awak gunakan 2 ni, awak buat interpolation. Nanti awak dapatlah garis, dapat poin-poin antara dia. Kemudian awak gunakan 2 titik ni pula, awak buat interpolation sekali lagi. So awak dapatlah garis, awak dapat titik-titik in between dia. Kan? So kalau ada banyak lagi itulah. Kan? Jadinya kalau lah itu untuk linear kan. Kalau awak ada contohnya awak ada kuadratik. Kan kuadratik awak perlukan 3 titik je. Seperti macam ni. Kan? So awak buat interpolation, kan awak dapat bentuk macam ni lah. Kan? In fact sebenarnya poin-poin awak interpolate ni sebenarnya yang memplot graf tersebut. Sebenarnya bukan garis ni hanya gambaran komputer saja. Kan? Tapi macam ni awak tak nampak sangat dia punya, dia fikir dia punya ketepatan ni. Boleh lah nampak juga kan. Mungkin awak boleh tambah lagi data awak kalau awak nak kan. Awak tambah lagi data, contohnya ada mungkin lah kot saya rasa kan, tambah data lagi. Kemudian ni dapat satu interpolation kan. Kemudian yang awak boleh buat yang data yang ni pula, dengan data yang ni pula. Maksudnya macam satu-satu asing-asing and then baru combine macam tu ke Doktor? Dalam satu coding, tapi buat untuk satu line, lepas tu satu line macam tu. Tapi tak apalah kot, saya rasa tak apa nanti. Tapi boleh tak saya tengok, tapi tak apa. Tengok yang boleh, tengok kod awak boleh tak? Saya stop present. Tengok kod awak semua tadi. Boleh tak?
Saya tengok yang linear tu. Sebab linear tu awak ada 3 point kan. Kan awak buat. Okay, so awak ada 3 point. Kemudian NP array. Jadinya apa yang awak ubah sebenarnya? Kod sebelum awak ubah 38 je. Ni saya try je doktor. Oh, sebenarnya awak tak gunakan dalam kod awak ni, awak tak gunakan Y2 pun. Y2S2. Kan? Betul. Kalau awak buang awak komen kan? Control 1. Okay. Kalau awak komen ni kan. Dia tak perlu pun sebenarnya. Tapi kod awak tak jalan, kod awak akan ada error sebab X awak tu awak tak perlukan pun X2, Y2. Awak boleh buang. Awak ada simpan lagi tak kod ni? Kod ada. Ada. Okay. Awak run. Tu dia sebenarnya dah cukup dah. Dan in between ni ada 10 titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya kot. Dan tu dia sebenarnya dah cukup dah. Kalau linear interpolation, dua titik je awak perlukan. Okay. Okay, faham betul. Kalau cubic awak perlukan 4. Saya nak buat kalau cubic. Maksudnya awak kena ubah baris 38 lagi lah. Mungkin dia panjang lagi kot, saya pun tak pasti. Kita tengok formula dia. Okay. Jadi kalau cubic, awak akan ada X0, X1, X2, X3. Y0, Y1, Y2, Y3. Betul. Awak kena ada data dia tu. Okay. Tapi dia macam memang dalam dia like sama macam ni ya doktor? Ini create X memang kena buat kan? Saya rasa lebih kurang lah kot sebab yang ni untuk create vector. Yang ni sama juga ni untuk create baris 30 ke 33 tu untuk create line baris, point-point yang awak, point-point dalam point-point in between data tu. Ya, okay. Kan, in between data tu. Okay doktor. Lepas tu, tapi saya tak adalah tengok yang ni sangat je, saya adalah cuba yang lain. Ini linear juga. Tapi dia tak gunakan, bukanlah tak gunakan, saya yang tidak masukkan macam yang ni create vector untuk ni semua ni. Tapi macam ni pun like dapat juga kan doktor? Ini kalau ini awak gunakan macamnya baris 16 tu awak gunakan package. Saya tak nak guna package. Okay. Tapi still boleh je kan doktor random value ni and then masukkan yang vector X, Y ni semua letakkan dalam ni. Kalau tengok kat sini kan, boleh juga kan? Tapi yang ni bukan linear interpolation kan? Ni bukan linear interpolation kan? Ni lain ni, interp 1D ni. Mungkin dia gunakan interpolation yang sesuai, saya rasa lah. Mungkin dia gunakan kuadratik ke cubic ke ikut yang kesesuaian. Jadi kat sini saya ingat kalau awak tengok katalah mungkin dia gunakan, saya tak tahu, mungkin dia guna kuadratik kan. Tapi kuadratik kita tahu kuadratik kena 3 titik je. Kan? Kuadratik kena 3 titik je. Kan? Tapi tengok dia ada berapa titik? 2, 4, 6, 8, ada 10 titik. Kan? So kalau kuadratik kuasa 2 kan perlukan 3 titik. Linear kuasa 1 perlukan 2 titik. So kalau cubic kuasa 3 perlukan 4 titik. So yang ni 10 titik maksudnya dia kuasa 9. Kuasa tu kena kurang 1. So takkanlah interpolation dia kuasa 9. Kan saya tak. Kan, tapi apa yang dia buat adalah dia katalah kuadratik, dia akan ambil 3 titik yang pertama untuk kuadratik. Kemudian 3 titik yang kedua dia buat lagi satu kuadratik. Saya rasa lah. So macam awak kalau awak ada 9 titik ataupun 10 titik, katalah awak nak guna linear interpolation. Mungkin awak 2 titik yang pertama awak buat macam ni. Kemudian 2 titik ketiga dan keempat awak buat lagi. Titik 5 ke 6 buat lagi. Maksudnya akan ada looping. Okay. So dia bayangkan tak?
looping Boleh tu macam bayangkan. nak buat. Oh, tapi part looping tu saya tak ada bayangkan. Tapi saya faham lah maksud doktor. Dua macam tu kan. Maksudnya dia bukan buat sekali arung, sekaligus. Sebab Satu-satu lah interpolation kan. tak perlukan banyak titik pun macam tu. Okay, Saya rasa lah, mungkin boleh je nak buat kan kuasa 9, sebenarnya boleh je. Tapi mungkin saya rasa untuk awak ni lebih praktikal kalau ada 10, let's say awak nak buat kuadratik kan, awak nak buat kuadratik perlukan 3 titik. So mungkin awak buat titik 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi ada lebih satu titik pula. Mungkin awak buat 1, 2, 3, kemudian 2, 3, 4, 4, 5, 6. Saya pun tak pasti macam mana kan. Tapi kalau boleh awak cari, kalau awak nak buat, awak cari bilangan yang genap lah. Contohnya kalau awak nak buat kuadratik kan. Kuadratik ada perlukan 3 titik untuk setiap kali penggunaan kuadratik tu kan. So awak kena ada data yang gandaan 3. Contohnya 3, 6, 9, 12. Kan. So macam nak dapat data tu? Macam nak dapat data? Itulah, awak boleh create sendiri data tu. Kan boleh je kan. Dengan cara awak, dengan cara awak ni, dengan cara awak buat function awak sendiri kan. Let's say y, awak nak kuadratik kan. So awak buatlah y sama dengan ax kuasa 2 kan. Ataupun y sama dengan, let's say y sama dengan x kuasa 3. So awak buatlah x sama dengan 1, y sama dengan 1, x sama dengan 2, y sama dengan berapa. So awak gunakan data tu, awak generate sendiri daripada function yang awak create. Boleh macam tu doktor? Boleh je. Kemudian awak interpolate. Awak interpolate, awak akan dapat, sebenarnya awak akan dapat dia punya perkali tu sama macam data function awak je. Okay. Faham. Boleh lah saya cuba. Lepas tu doktor ni saya jumpa. Betul dia yang macam ni. Saya nak tanyalah macam doktor prefer yang like nampak macam mana? Yang memang macam ni ke ataupun satu coding kuadratik, satu coding linear? Macam ni yang saya masukkan sebenarnya. Kan macam ni kan? Awak ada titik, awak ada data awak dekat sini. Saya tengok dia dapat daripada mana. Random seed. Dia punya random seed ni. Saya tak pasti. Okey, kemudian data dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kan? Ada 10. Kemudian dia ada warna orange tu linear interpolation. Maksudnya dia buat linear interpolation untuk data 1, untuk setiap data ni. Maksudnya data 1 dengan 2 dia buat linear interpolation. Kan? Kemudian 2, saya tak pasti. Kemudian 2 dengan 3. Kemudian 3 dengan 4. 4 dengan 5. 5 dengan 6. Satu. Sebenarnya tapi sebenarnya dia tak tunjukkan pun cara dia buat satu-satu macam tu ya doktor? Sebenarnya kan, kalau tengok plot awak tadi, tengok plot awak boleh tak? Ini? Yang awak punya kod tu. Kod nombor 1 tu, kod 1. Nombor 1? Quadratic interpolation tu. Oh ni ke? So run. Kan? Yang ni yang ni kan? Okay, cuba awak gantikan baris, sekejapnya, baris warna biru. Baris nombor 62 tu. 62 kan ada B tu kan, blue. Kemudian ada star tu kan, awak buang star tu. Awak buang star tu. Okay, awak run. Okay. So sebenarnya lengkung ni kan, lengkung ni adalah quadratic interpolation. Kan, dapat daripada 3 titik sampel, 3 sampel data tu. Kan, jadinya untuk satu lengkung ni dia macam yang tadi tu. Kalau pergi balik pada kod yang tadi, linear cubic yang tu kan, ibaratnya kalau tengok, tapi dia tak guna cube, dia tak ada kuadratik, tu cubic je. Cubic je. Yalah, linear, cube, kuadratik, berarti kan ada kuadratik. So ibaratnya macam nak cakap
dalam setiap lengkung tu sebenarnya ada kalau dalam ni kan, let's say awak tengok cubic interpolation kan, warna hijau kan, warna hijau. Sebenarnya dalam apa kita kata, dalam lengkung tu sebenarnya ada banyak titik-titik lagi tapi dia tak tunjukkan. Okay, faham. Macam awak tadi lah. Macam awak tadi. Jadi macam ni kan. Dia disconnect, nampak dia macam tu je. Kan, padahal dalam tu ada titik-titik lagi. Padahal ada, faham. Tapi dia tak tunjukkan. Macam ni kan, macam ni ada nampak titik tu. Ada nampak. Okay. Yang ni tak ada. Yang atas tadi tak ada. Dia tak tunjukkan. Padahal sebenarnya ada kalau cubic interpolation dia connect 4 titik. Kan, maksudnya titik 1, 2, 3, 4 kan. Jadinya sepatutnya in between 4 titik ni ada banyak lagi titik-titik kecil tapi dia tak tunjukkan. Betul. Okay. Jadinya kalau saya boleh stop sharing tak? Okay, boleh. Okay, jadi kalau tengok awak punya plot tadi, yang data dia tu, awak boleh cuba buat macam dia orang juga kalau nak. Okay, jadinya awak ada data lebih kurang macam ni lah. Saya pun tak pasti macam mana. Ada 10 kan tadi kan. Okay, so ni adalah data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan mungkin kat sini 9, 10. Dia data dia macam ni. Kan? Jadinya sekarang ni katalah awak nak cuba buat quadratic interpolation. Jadi awak akan buat quadratic interpolation, awak perlukan 3 poin. Kan? Jadinya awak buat quadratic, ni adalah quadratic interpolation yang pertama. Okay. Lepas tu looping awak, maksudnya awak akan ada looping banyak kali. Dan dia ni, kemudian yang ni untuk yang kedua. Kemudian yang ni untuk yang ketiga. Maksudnya kena ambil titik ujung ni. Yang keempat. Yang kelima tak cukup poin. Mungkin awak ambil yang ni kelima. Boleh macam tu. Sebabnya kalau tak ambil, awak tak, untuk yang kedua ni awak tak ambil yang ni, nanti titik-titik kat sini awak tak boleh nak interpolate. Kan dia tak connected. Jadi looping awak macam, jadinya kalau looping awak tu, awak punya X kan X awak kan X0, X1, X2, dan Y adalah Y0, Y1, Y2. Sebenarnya ni pun awak kena letak dia dalam loop. For I in range apa? 1, 2, 3 ada sampai 5 kan? So awak kena buat looping juga sebenarnya. Supaya dia akan update interpolation. Baru dapat macam tu. Kalau tidak, awak dapat gambar macam ni je lah. Setakat 3 titik je. Ya, tak ada interpolation dia tu kan. Tak nampak lah yang banyak macam ni. Okay. Cuba kalau tak boleh awak email saya. Okay. Saya rasa saya nampak juga. Lepas tu doktor, macam nak cakap, graf tu sebab kita nak nampak macam perbezaan kan, macam saya share screen kejap boleh doktor? Sebab kita macam, okay ni. Doktor nampak dah ke? Nampak? Okay. Kita kan macam, tajuk saya kan nak nampakkan perbezaan dia kan. So kalau macam ni kita boleh nampak lah beza dia yang cubic ni lagi smooth daripada linear kan. Jadi kalau saya punya coding tu nanti, graf dia nanti kalau boleh like contoh saya ambil graf yang bentuk macam ni, so saya akan buat bentuk yang macam ni untuk linear, cubic, kuadratik semua macam ni. Kan doktor? Tapi untuk linear saya buat satu coding, cubic saya buat satu coding yang lain macam tu. Okay kan? Okay doktor, macam tu. Sekejap. Kalau tengok dekat sebab saya tengah fikir macam mana awak nak run. Sebab bila awak upload data awak, so bila awak calculate data awak ada simpan dalam, macam mana cakap awak gunakan XY kan.
Sebabnya bila awak calculate, macam mana? Awak boleh simpan dalam Excel contohnya. Awak boleh, data tu awak boleh save. Kemudian awak run cubic, awak run linear, run quadratic, kemudian awak simpan data tu kan dalam Excel ke. Kemudian bila plotting ni awak plot je lah. Maksudnya awak panggil semua data tu. Sebabnya kalau awak run quadratic, nanti bila awak run cubic, kod yang berbeza, nanti yang quadratic punya dah hilang dah data dia. Kan? Tapi yang ni dia buat sekaligus. Kalau yang sekarang awak tunjukkan ni, dia buat sekaligus, tapi dia gunakan apa ni? Kalau kita tengok linear boleh tak awak tengok linear sebab dia tak nampak result dia, interpolation linear result kan kat sini kan, dia disimpan dalam bentuk apa ni, vector ke, saya tak pasti. So kat sini dia gunakan function kan, linear interpolation semua, jadinya kod dia tak banyak lah. Itulah. Kan, jadinya dia panggil Saya pun tak faham. Kalau linear interpolation awak dia dah panjang dah kod dia. Betul. Awak tambahkan dengan cubic dengan quadratic lagi. Cara mungkin lah saya rasa awak ambil data, awak run linear, awak simpan data tu, kan awak pergi dekat variable explorer ni, awak boleh copy data tu kan. Tak dalam Excel. Kemudian run quadratic simpan dalam Excel. Run cubic dalam Excel. Itu satu cara lah. Okay. Kemudian baru run kod untuk plot. Itu satu cara. Ataupun satu cara lain, itulah takut susah pula kan. Dengan function, kalau function dia tak intersect data tu. Cara lain lah. Tapi takut susah pula untuk awak buat. Tapi kita tahu kalau boleh simpan data ni sebagai, kalau MATLAB dia boleh simpan data tu sebagai .mat. Betul. Kita tak pasti kalau Python boleh ke tak. Kalau boleh, simpan je lah sebagai linear.py contohnya. Kemudian quadratic.py, saya pun tak pasti boleh ke tak. Tapi memang saya rasa kena run satu-satu lah. Betul lah. Dengan dia ni, sebab dia ni memang dah guna package kan. Senang lah. Itulah. Okay, tak saya tapi kalau kita tanya the maths behind benda ni, mungkin dia orang tak tahu ni, dia tahu guna je. Mungkin lah. So isu dia kita selalu guna, tapi dia tak buat sendiri apa yang itulah. Okay, kita nanti saya try lah dulu yang mana mana lagi okey. Lagi satu doktor boleh? Saya try Lagrange. Dia pun tak tahulah. Ni Lagrange ke? Ya, ni saya tengok kat YouTube. Tapi itulah. Macam ni je. Macam bukan interpretation ke doktor? Tapi awak ada data, lepas tu awak nak gunakan interpolation kan Lagrange. Awak faham ke kod dia? Ni macam simple sangat je, saya pun. Awak kena tengok balik formula dia tu kan. Itulah. Okay doktor. Okay, saya sebab makin tengok saya confused. Tak apalah, saya tengok dulu lah yang tadi tu. Okay, cuba tengok. Boleh tengok Lagrange pun awak tengok formula dia tu, try masukkan. Sebab orang punya memang banyak, sebab interpolation kan ramai orang banyak buat kan. Jadinya nak cari tu memang ada je. Tapi no point lah kan. Betul. Okay dah doktor. Saya cuba cari, nanti apa-apa saya email doktor. Okay, terima kasih doktor. Okay, Afiq.
Okay. Assalamualaikum doktor. Untuk minggu ni saya banyak spend masa untuk cari yang artikel yang sistem ODE yang menggunakan EDM yang doktor cakap yang ada 2 persamaan je. Tapi saya memang tak jumpa lah doktor artikel sistem ODE. So yang saya cari jumpa yang artikel yang saya dah jumpa sebelum ni yang minggu lepas tu. Jadi saya try ya soalan dalam tu doktor. Satu soalan saya try dalam tu. Soalan apa tu? Soalan yang dalam saya share kejap. Soalan dalam artikel. Boleh nampak ke doktor? Belum lagi, kejap. Okey. Yang soalan yang ni doktor, yang doktor cakap saya coba try kan, saya try lah doktor soalan ni. Yang soalan 2 pun saya try juga tapi macam saya tak dapat lagi lah doktor. Doktor ya. Saya cari juga doktor apa sistem ODE kan artikel dia. Balik ke jumpa artikel yang ni juga doktor. Yang Yazar penulisnya ni. Tengok balik example 1. Example 1? Ni kira sistem ODE ni. Doktor. Yang ni jadi dan dia doktor, tapi yang ni yang doktor minggu lepas doktor cari yang 2 aja kan doktor, tapi saya tak jumpa yang 2 yang 2. Ni 3 lah, ni ada 3. Yang ni 3 lah ya. 3 persamaan lah dalam sistem. Tapi ni non-linear kan? Yang ni bukan linear kan? Ni non-linear sebab ada cos, ada eksponen. Tapi yang pengiraan dia ni doktor, pengiraan dia ni doktor linear pula doktor. Sebab biasanya kalau non-linear dia akan wujud domain polinomial tu. Macam ni doktor. Yang pengiraan dia ni linear pula doktor. Saya tak pasti bagaimana dia define. Itulah tu doktor artikel ni saya. Betul kot, linear. Sorry. Sebab y1 adalah bermaksud dy dx. Kan? Dy dx. So x adalah kita kata kita punya pemboleh ubah yang kita ubah-ubah lah kan, pemboleh ubah. So cos x kan, bukan cos y. Okay, kalau cos y dia jadi non-linear. So cos x adalah linear. Betul. Kan? Sebabnya kalau dapat doktor. Dapat doktor jawapan dia. Sebab dia cakap sini kan mana tu? After 2 step you get exact solution. Betul lah doktor, memang dapat exact solution terus lepas dah 2 step. Lepas tu saya cuba yang example tadi macam dapat dalam bentuk EX kita. Jawapan dia. Y1 EX dapat doktor yang ni. Tengok jap boleh? Ni doktor. Itu pengiraan awak. So kat sini ini macam kira play ni. Berterabur sikit lah doktor. So dia bukan bagi dalam series ni? Tak, dia tak dapat series sebab dia banyak cancel doktor. Dia cancel out. Lepas tu yang ni terus dapat kosong, yang semua ni akan jadi kosong lah. Sebab Y2 dengan Y1 maksudnya EX, cos X tu semua bukan daripada series. Dia memang dalam tu sendiri dia dapat. Memang exact solution. Right hand side dia memang trigonometry dan exponent. That's why kita dapat. Saya fikirkan EX tu sebenarnya awak dapat daripada series. Macam kita bincang last week. Bukanlah, memang dia ada sebab right hand side dia memang ada benda tu EX. Doktor. Maksudnya kalau dah tahu buat ni, kalau saya bagi awak any system, awak boleh buat lah kot. Any linear system. Apa doktor? Maksudnya kalau awak dah boleh buat yang ni, maksudnya kalau saya bagi apa-apa soalan linear system, awak boleh buat lah sepatutnya.
sepatutnya dokter kalau saya inilah saya Kan? mungkin ya saya terbuat lah kalau Kenapa awak cakap awak okey. Jadinya awak cari je apa-apa linear system equation, awak cari je, awak try lah buat. Walaupun yang bukan ADM. Yang sekarang dokter saya ada buat ODE yang non-linear dengan linear dah buat yang beberapa lah. PDE non-linear dengan linear pun dah buat dengan sistem ni lah dokter. Jadi dokter yang semua contoh yang saya buat ni saya masukkan dalam artikel kan dokter? Masukkan. Jadi maksudnya akan ada macam tukar tajuk lah dokter. Dah bukan ODE dah, ada ODE PDE dengan sistem. Awak yang PDE itu awak guna apa tadi? Awak cakap macam mana? Awak ada ODE, kemudian sistem ODE. ODE non-linear dengan linear. Jom saya buka lah dokter. PDE ada tadi. PDE yang ni dokter. Yang ni dokter PDE. Yang ni yang first tu dokter, yang system of D yang saya ambil daripada website tu kan, yang saya buat random je. Tapi yang ni dah betul dokter, saya dah semak dekat simbol lab lah dokter. Yang ni memang jawapan exact solution dia memang sama dengan ni. Yang ni non-linear PDE. Lepas tu yang ketiga ni linear PDE. Lepas tu untuk yang ODE pula yang ni dokter, ini linear. Ni apa linear? Linear PDE. PDE pula, ODE, linear ODE. Yang ni non-linear ODE pula. Ni non-linear. Non-linear ODE. Jadi so dah boleh buat semua. Tapi depends juga kalau macam soalan kalau macam soalan susah sikit. Kadang-kadang saya ada kesukaran lah dokter, macam yang dalam artikel lah. Yang example 2 ni saya belum buat. Apa? Macam yang dalam artikel soalan yang ni saya belum dapat selesaikan lah dokter. Saya belum tak selesaikan. Tapi awak boleh cuba apa-apa sistem yang lain, sebab sistem ni dia mungkin susah sikit, saya tak pasti. Kan sebab dia ada ni non-linear ni. Itulah tu saya macam susahan lah dokter sikit. Ni non-linear sistem, sebabnya awak ada y kuasa 2, y2 kuasa 2. Dokter. Jadi kalau awak cari apa-apa linear system, awak try solve, boleh tak dapat? Linear system untuk ODE kan dokter? Kalau PDE saya belum tengok lah dokter. Yang sistem buat ODE saja. Linear system ODE. So maksudnya saya pick random soalan lah dokter macam tu. Okay, sebab awak dah try buat tadi dapat kan? So ambil je random. Yang macam ni lah dokter. Mana tu? Ada contoh, ada pelbagai contoh yang macam ni lah kan? dokter, yang saya ada buat tu dokter. Yang saya ambil random di internet. Yang macam ni. Tapi awak ambil je yang mana-mana yang awak ambil je kat mana-mana kan. Contoh kalau saya Google lah, ada yang gunakan kaedah substitution. Tapi awak tak guna kaedah tu, awak gunalah kaedah ADM. Kan? Saya rasa kalau linear system senang kot, saya rasa yang macam ni. Ya dokter. Kan awak ada sistem, kata awak ada initial condition. Saya rasa senang je kot. Kalau non-linear tu saya rasa susah sikit sebab ya. Saya rasa lah macam tadi tu kan, awak tak dapat lagi tu kan. Tapi jadi kalau awak ambil kat mana-mana dekat internet ke, linear system kan, yang linear system yang dia guna kaedah lain kan, yang tak ada ADM tak apa sebenarnya. Bila awak cuba dengan ADM, awak dapat tak sama macam dia orang dapat. Iya. Okay. So ada. Jadi saya masih cuba soalan lagi lah dokter. Cubalah. Okay. Sebab
bukan saya nak compare ke doktor nanti doktor result yang untuk menggunakan kaedah EDM dengan kaedah lain. Doktor. Yang tu saya macam kurang idea macam tak ada iyalah kurang idea lah macam tu. Sebab dalam saya punya proposal kan saya ada cakap nanti saya nak compare result untuk ADM ni dengan result untuk kaedah lain lah, contoh kaedah numerical. Yang tu macam mana saya nak macam buat doktor? Okey, pertama sekali tak semestinya awak buat sama dengan dalam proposal. In fact macam Adibah pun kan kita plan nak buat benda lain. Tapi rasa macam tak mampu nak capai. Jadi kita buat kurang sikit daripada dia. Oh. So jadi saya tak perlu compare lah doktor dengan kaedah lain. Tak semestinya. Kita nak fikir ni. Oh, ya. Sebab saya dah buat sistem ODE dengan PDE. Beberapa lah soalan yang mungkin saya cakap senang lah doktor. Yang saya boleh faham cepat. Macam tadi kan yang example tu yang ni susah sikit saya macam jam juga sikit. Okey, ini yang macam saya cakap tadi lah, tak semestinya sama macam proposal. Tapi kalau tak sama macam proposal, macam mana awak nak kata yang awak punya tesis ni signifikan? Kan? Nilainya kat mana? Jadi kalau orang tanya awak kan, penilai tanya awak kan, okey awak buat kajian ilmiah ni awak rasa apa awak punya contribution awak lah macam tu lah, apa yang awak rasa signifikan. Mungkin awak boleh cakap, okey saya selesaikan pelbagai masalah ODE dan PDE, linear dan linear dan juga sistem ODE dengan menggunakan kaedah Edelman, yang mana kaedah Edelman ni pun tak pernah dipelajari masa peringkat degree contohnya. Iya. Saya rasa mungkin cukup, saya rasa lah. Sebab saya dah buat contoh yang senang lah. Tapi itulah kita nak yang senang sangat kan. Betul juga. Tapi nak kata senang, tak senang juga kan. Ya. Saya cakap mungkin kena tambah banyak example lah kan, saya rasa kalau nak buat ni saja. Maksudnya tak nak buat perbandingan kan. Sebab saya fikir kalau perbandingan pun sebabnya kaedah ODE ni, contoh-contoh yang awak guna ni semuanya beri exact solution, betul tak? Kan? Semua ada exact solution. Jadinya semua ada exact kalau solution. ada exact solution, awak nak compare dengan numerical method, mestilah exact solution lagi bagus. Betul. Kan? So macam tak perlu nak compare pun dengan numerical method. Mostly doktor yang macam ada artikel macam ni dia akan bagi macam ni lah. Tapi yang ni bukan ODE, dia macam apa nama dia? Delay difference. Memang tak sama kan doktor, delay. Ni delay tak payah. Delay tak payah kot. Yang sistem tu saya banyak jumpa lagi fractional differential equation. Fractional tak payah juga, tak nak. Itulah tu. Fractional tak payah, delay pun tak payah. Sebab dia masuk different group lah, different class. Yang ni pun semua ada ni juga. Yang untuk non-linear ni lah, contoh non-linear ni dia ada exact solution, tak silap ni. Dia ada exact solution doktor. Tapi dia dapat result macam ni doktor, numerical value dia. Tengok kat sini kan. E dapat exact solution. Exact solution dia ni doktor tadi. Ni. Kenapa dia ada graf kan? Itu saya pelik doktor, saya cuba hadam tidak boleh. Tidak dapat hadam. Boleh tak awak hantar paper ni kat saya boleh? Paper ni. Okey doktor. Tapi saya rasa mungkin cukup kot. Maksudnya untuk buat example je, tak payah. Saya rasa lah, tapi saya tengok balik yang. Jadi tak payah ni lah doktor. Coding tu tak payah lah doktor. Kan?
Saya rasa mungkin, tapi bagi saya paper ni dulu, nanti saya tengok. Kan? Oh, okey doktor. Cuma syaratnya kalau tak nak buat coding, kita kena tambah example lagi lah. Oh. Kan, awak tambah ialah mungkin Yang kalau macam ni doktor dia guna apps apa ni doktor? Coding ni Python kan doktor? Ke yang tak kisah kot apa-apa. Oh, apa-apa pun boleh. Saya tak tahu dia guna apa, tapi yang ni just table je. Oh, bukan result daripada ni kan doktor? Bukan result daripada coding kan? Saya ada try juga cari coding untuk ADM. Yelah, ada coding tapi saya tak tahu dia guna apa. Sepatutnya tak boleh saya coding tu awak masukkan. Maksudnya awak boleh buat sendiri coding tu, masukkan equation tu. Oh. Selalunya dia orang gunakan ni kot saya rasa matematika. Initial semua tu. Matematika ataupun apa. Kebanyakan artikel memang akan bagi soalan pula. Memang result macam ni dengan graf yang macam ni tu. Graf yang bengkok ke atas ni. Kebanyakan sebab jawapan dia tak sama dengan jawapan exact kan? Betul. Jawapan ADM tak dapat exact. Betul. Jawapan dia dalam series. Saya tak pasti yang ni kan dia dah ada exact tu, tapi kenapa saya pelik juga kenapa dia buat macam ni. Tak, sebab jawapan ADM tu bukan dalam exact solution. Jawapan dia dalam series. Betul ke? Oh, yang ni ke doktor maksud doktor? Dia tak dapat exact solution. Bila awak selesaikan, awak tak dapat exact solution. Betul ke? Awak dapat dalam series. Kan, awak tak dapat exact solution. Dapat macam ni je lah. So, cara dia plot lah. Nak bandingkan dengan exact solution. Betul ke tak? Oh. Tapi yang ni dia memang dah tahu kan doktor exact solution dia. Apa dia dah tahulah. Maksudnya ada kalau awak gunakan ADM, ada kala awak boleh dapat awak boleh tukarkan series solution tu kepada exact solution kan. Tapi ada kala awak tak dapat. Awak dapat series solution je. Ya. Tapi tak dapat, cara dia plot lah. Oh. Plot lah, plot. Boleh je awak nak plot. Maksudnya tak perlu gunakan kaedah berangka pun sebenarnya. Dia bukan kaedah berangka, dia bukan kaedah finite difference, dia just plot. Plotting guna komputer. Okay. Boleh awak hantar paper ni pada saya, saya tengok balik. Jadi doktor saya perlu cari buat soalan linear sistem ODE lah lagi doktor. Tambah saya rasa ambil yang lain, yang bukan, yang tak pernah guna ADM. Jadi bila orang tanya awak apa contribution awak, kadang-kadang saya gunakan kaedah ADM ni untuk selesaikan masalah yang tak pernah digunakan untuk ADM. Contoh macam orang selesaikan guna homotopi ke macam tu kan? Itu kan, jadinya saya gunakan soalan ni, saya ambil soalan yang sama, kemudian saya selesaikan guna kaedah yang saya belajar ni lah, iaitu ADM. Kan? In fact homotopi pun ataupun in fact yang gunakan kaedah lain pun tak apa. Kaedah guna biasa-biasa. Cofactor apa benda tu kan. Itu bukan kaedah, itu bukan homotopi. Yalah, bukan kaedah kita kata bukan kaedah analitik pun. Kan? Ya. Okay. Jadi saya bagi ni dengan doktor dengan cari linear sistem je kan doktor untuk minggu depan. Okey doktor. Okey, selesai. Okey. Ada apa-apa Nadik Kemal? Assalamualaikum doktor. Saya punya progress minggu ni tak banyak sangat. Cuma saya nak share, saya ada cuba test run coding yang doktor bagi. Boleh saya share screen? Boleh. Macam mana nak share? Nampak doktor? Okey, nampak. Okay. So yang ni, yang ni dulu. Yang ni yang Siti Hajar punya coding tu. So saya try run hampir semua, tapi
saya run satu-satu lah, which is yang ni adalah kopi daripada sebelah ni. Contoh dia yang ketiga ni. Jadi saya untuk yang plotting graph dengan yang benda kontur ni saya faham sebab dia ikut coding ni kan doktor. Tapi yang saya ada tak faham sikit awal-awal dia, which is yang macam error dari sini, macam mana saya nak hilangkan error dia. Kalau nak hilangkan sebab dia tak guna benda tu. Yang ni macam tak effect sebab saya run kan satu-satu, lepas tu tengok biar je lah dulu, lepas tu tengok final result dia sama tak, dapat juga. So awak komen dia bagi 12 tu, awak komen dia, awak letak tanda pagar tu kan. So hilang tu pun sama. Penting kan ni. Oh SciPy pun sama tak? Tapi tadi okey. Okey, cuba run. Kan? Maksudnya dia tak perlulah. Kalau tak perlu komen je lah. Ataupun nak buang-buang lah kalau nak lah. Kalau nak buang-buang lah macam tu. Okey, faham doktor. Okey. Saya nak tengok balik. Yang Hajar ni dia buat apa? Laplace ni? Dia buat Laplace. Dia buat dia ada 3 contoh. Setiap contoh tu dia buat inversion dengan LU decomposition. Contoh yang ni. Dia buat ni contoh satu. Laplace inversion dengan LU decomposition Laplace tapi dia bagi 3 contoh. Tapi contoh tu dia punya ni sama. Cuma yang bezakan dia boundary dia. Contoh ni, contoh 2 dia boundary persamaan dia sama. Persamaan sama, boundary dia je berbeza. Dia punya fx tu sama dengan kosong kan? So nanti saya kena ubah yang ni lah kan? Awak kena ubah. Maksudnya kalau fx, tapi yang tu itu pernyataan dia je, tapi awak kena ubah dalam kod tu. Maksudnya kalau awak pergi kat bawah, define ke nombor baris 36 tu tak pasti F kan? Part yang saya ada PDE. So maksudnya awak punya bukan kosong. Kat situ kosong lah tu. Dia suruh return kosong. Awak punya bukan kosong lah sebab awak ada function. Kemudian yang lain sama ke? Macam sama je. Yang patut yang bawah-bawah ni semua sama. Semua kalau inversion, coding dia, bentuk dia panjang macam ni. Kalau decomposition, bentuk dia lain sikit. Yang ni. Ni betul. Kau tengok kat sini kan, baris nombor 141 tu kan. Dalam tu dia ada fxy kan, fxy tu lah kan, fyx lah. So fyx adalah right hand side dia. This is the right hand side equation. Bawah sikit boleh, LU decomposition. Kat sini dia gunakan L U So awak punya apa, nak buat apa? Nanti lepas tu saya sebab saya masa saya run ni saya nak cuba fahamkan dulu. Lepas tu kejap doktor ada sorry doktor. So function saya run ni sebab nak tengok dulu macam mana bentuk coding ni. So saya rasa saya boleh
guna pakaikan juga kot untuk Hajar punya dengan saya punya, tapi saya mula-mula tak dapat. Saya cuba cari contoh dekat internet macam nak buat. Lepas tu ada saya ada jumpa satu coding tapi tak boleh run sebab saya pun tak faham sangat. Yang ni doktor, yang ni saya dapat dari website ni. Ke tak relevan dengan saya punya? Tengok sekejap. Nak hantar balik. Ini sama lah kan? Sama Tapi je. tapi dia pakai nama benda tu, dia siap guide lagi macam mana nak buat coding dia dekat sini. Tapi dia kata pakai Phoenix implementation ni. Finite element kot. FE finite elements kot. Lepas tu bila saya try run, banyak gila error, lepas tu tak boleh. Ni tak payah kot sebab dia ni finite element method. So which is lagi susah lah sebenarnya finite element method sebab dia ada yang sekarang ni yang awak guna ni adalah finite difference method yang sekarang ni. Kan? Jadi kalau finite element tu lagi susah. So saya tu tak payah kot tengok yang tu. Oh. Okay. Lepas tu yang soalan, contoh soalan, boleh kalau contoh kalau saya nak buat mana yang paper doktor? Boleh kalau saya ambil contoh ni tapi ada ubah sikit soalan dia. Soalan kat sini. Soalan tu. Soalan dekat sini. Macam Hajar tu kan dia tukar boundary kan. Boleh ke saya nak tukar boundary? Jip. Macam dia buat. Tak kisah tapi awak just tukar dalam coding tu je lah kan. Itu awak guna je kod dia. Saya takut macam tak signifikan pun. Tapi awak cuba tukar dulu. Tengok macam mana. Dapat ke tak output dia. Sebab dia ada jawapan kan. Ada jawapan ke yang ni? Ada yang kot saya rasa. Yang ni dia bagi tahu kat sini ni. Maksudnya awak boleh calculate lah. Boleh compare kan. Dengan actual solution dia kata. Cuba nak compare. Cuba awak tengok dekat, awak kena kira lah. Untuk X sama dengan berapa, Y sama apa. Ada contoh kan kat atas. Cuba tengok kat atas, scroll kat atas. Boleh tak? Ni. Yang tu. Awak boleh compare. Yang atas ni doktor. Kasi yang ni kot. Yang ni Laplace code ke? Oh yang ni Poisson punya doktor. Dia ada tu dia ada exact solution kan, X, E, Y. Yang ni. X, Y. Kemudian dia kira dah tu. Tu tengok kat bawah table berapa tu? Ada table tu kan, table 22. Dia ada X, Y, kemudian boleh besarkan sikit tak? Tak nampak sangat dia punya tulisan. Ke mana doktor? Besarkan. Control plus kan. Okay. Sikit lagi. 61 tu. W61 61. 61 tu N Kenapa ke 61 kot. Ni ya. Boleh tak awak macam tu? Maksudnya kalau nak compare awak macam tu. Oh, macam ni. Maksudnya X6, Y1. Kot saya rasa. Boleh tak awak dapat macam tu? Okay. Try tu dulu. Gunakan example yang mana-mana. Dan try yang tu dulu. Dapatkan table macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Tapi saya ingat kalau kod dia tadi, kod siapa tu, Hajar tu kan, boleh tak awak tunjuk balik? Kalau run, boleh tak? Yang mana doktor? Mana-mana je? Mana-mana. Okay. Dia ada buat table tak? Ada, sepatutnya. Tu yang lain, tak keluar kan? Dia plot, yang tu. Tu error tu kan? Jadi awak nak cuba awak guna untuk Laplace dulu. Sebab dia ni awak guna dia guna Laplace lah, awak guna Poisson. Boleh tak? Boleh doktor. Sebab dalam example tu ada kan. Dalam example tu ada yang dia dah bagi exact solution kan. So maksudnya awak kena tukar
exit solution juga. Maksudnya selain daripada awak tambah fx, the right hand side tu, kemudian kalau awak scroll, boleh tak awak scroll code tu? Ada tak mana tulis exit solution lagi kot, lagi bawah lagi. Lagi. Boundary. Ini apa ni? Right hand side. Ini solving. Reassign. Ni exit solution ni. Kan baris 163 tu. Maksudnya itu adalah sin pi x darab sin pi y bahagi bahagi sin Pi. tu exit solution dia. Kau kena tukar lah kat situ. Kau kena tukar juga. So NP tu wajib sebab NP tu datang daripada numpy. Bila awak nak gunakan trigonometric function macam sin ke, sin ke, cos ke, awak kena tambah NP dekat depan. NP dot numpy. Sebab awak import dekat atas sekali tu, import numpy as NP. Awak cuba dulu, maksudnya awak ubah suai kod ni dulu. Exit solution awak ubah suai, right hand side pun dah kena ada lah sebab awak nak buat Poisson kan. Tengok dulu macam mana. Okay. Kemudian banyak kod kan. Example tu saya rasa kalau awak tengok, boleh tengok balik dokumen tu. Dokumen ajar ke? Yang PDF tadi. Oh yang tadi tu. Yang tu yang ni. Kan untuk example kan banyak kan. Exercise ni exercise 3B, 3C, 3D semua ada exit solution tu. Kan? Kau boleh try semua tu. Baik doktor. Lepas tu kena ubah juga lah kan kalau dia punya X dia. Contohnya 3C kan. X dia daripada 0 ke 2, Y daripada 0 ke 1. Tu awak kena ubah juga. Kalau awak punya kod. Okay. Tapi itulah maksudnya awak kena bersedia lah. Kita kena fikir kita nak buat apa lagi yang selain daripada kita tukar daripada kepada Poisson kan, sebab kod ni memang dah ada kan. Tukar-tukar tu je tak, saya takut tak mencukupi pula untuk FYP punya keperluan. Okay, ingat tu je kot. Ada apa-apa ke? Adiba ke? Balik kemana, ada apa-apa ke? Tak ada dah. Tu je dari saya. Afiq, Syafiqah? Setakat ni tiada lagi doktor. Okay, Syafiqah? Tak ada kot doktor. Okay, Adiba? Okay. Saya pun tak ada doktor. Kalau ada apa-apa nanti saya email dekat doktor. Okay, kalau ada apa-apa email tak perlu tunggu minggu depan pun sebab minggu depan dah seminggu lagi kan. Takut lambat sangat lah kan. Mungkin hari Senin ke awak ada apa-apa update, just update dah pada saya. Ataupun kalau start bagi tahu saya. Saya akan cuba lah jawab secepat yang mungkin bila saya mampu lah. Okay, terima kasih. Kita jumpa lagi lah minggu depan. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Nanti saya bagi link untuk recording ni. Okay, terima kasih doktor. Baik doktor, terima kasih. Okay.